simple discount. This call is now being recorded. So kalau kita tengok, the question is, Asma borrowed from ABC Finance Company which charge bank discount of 20% if the proceed exceeds 3,568 for the period of 215 days. Find the value of the discount charge. So daripada sini kita tahu yang 12% ni adalah dia punya rate. So kalau discount rate ni dia adalah D lah. And then dia dah bagi tahu dah proceed dia adalah 3568. So ini adalah dia punya proceed. And ini adalah dia punya T. So find the value of the discount charge ataupun D besar. So daripada sini kamu tengoklah dia punya formula dia adalah proceed sama dengan S darabkan D minus T. Okay, proceed lah bersamaan dengan 3568 sama dengan S tak tahu, and D adalah bersamaan dengan 2% ataupun 0.12. T adalah bersamaan 215. So kita nak tukar ke per tahun, kita darabkan dengan 360. Kita dapat 4372. Okay, dan kita selesaikan dalam bracket. Dan kita akan dapat 3568 bahagi answer. Okay, so kenapa kita cari S? Sebab kita nak cari dia punya D. So formula untuk cari D adalah proceed sama dengan S tolak D. So proceed kita tahu, S pun kita dah tahu, so kita boleh cari dia punya D lah. So kalau kita pindahkan, dia akan dapat D sama dengan S tolakkan dengan proceed. Ini masukkan S tadi 3843.45 tolakkan dengan proceed 3568. Kita akan dapat jawapan dia 3843.45 tolak 3568. Which is sama dengan RM 275.45. So the discount charge is RM 275.45. Okay. So you kena manipulate dia punya formula lah untuk mendapatkan sesuatu jawapan dia. Okay, and then next example. Zaki obtains a proceed of RM 4,900 for a loan of RM 5,000 for a bank that charges simple discount rate of 5% per year. What is the duration of the loan? So daripada sini kita boleh tengok yang dia dah bagi maklumat lah. So ini adalah dia punya proceed. And then ni adalah dia punya S. And then ni adalah dia punya D. D kecil. So dia suruh cari duration ataupun dia punya T. So kamu pun carilah formula apa yang boleh kita cari dia punya T. So formula yang ada dua je. Satu proceed sama dengan S darabkan 1 minus D T. So proceed dia dah bagi, S dah bagi,
D pun dah ada, so kita boleh cari T. So proses adalah 4900, S sama dengan 5K, D sama dengan 0.05. And then T tak tahu sebab T yang kita nak cari. So dah dapat macam ni, kamu kena rearrange lah darab-darab, tolak-tolak untuk dapatkan dia punya T. So boleh bahagi dulu 4900 bahagi dengan 5K sama dengan 1 tolak 0.05T. So akan dapat 0.98 sama dengan 1 tolak 0.05T. Dan pindah ke 1, 0.98 tolakkan dengan 1. So akan dapat negatif 0.2. Dan untuk cari T, kita boleh pindahkan 0.05. So negatif 0.02 bahagi dengan negatif 0.05 sama dengan T. So T adalah bersamaan dengan 0.02 bahagi dengan 0.05. So kita akan dapat T sama dengan 0.04. Okay. Tapi disebabkan 0.4. So 0.4. So 0.4 ini dalam tahun. So untuk tukarkan kepada days, kita darabkan dengan 360. So T adalah bersamaan dengan 144 days. So the duration of the loan is 144 days. Okay, so jangan lupa darab dengan 360. Dah Yang atas. Kalau saya lagi sangat bagi tahu Okay. Okay, so itu adalah beberapa example lah macam mana kita nak cari discount, simple discount. So kalau tengok memang kita akan gunakan formula yang dibagi ni lah. Okay, formula dia ada dua. D sama dengan SDT ataupun proceed sama dengan S darabkan dengan 1 minus DT. Okay, next kita nak pergi kepada satu lagi bahagian dalam simple discount lagi. Dia kata equivalent simple interest rate to the simple discount rate. Okay, senang cerita adalah let's say kita ada simple interest ataupun kita ada simple discount, then kita boleh tukarkan kita punya rate tu daripada discount tu pergi kepada interest, simple interest. Okay. Maksudnya kalau kita nak tukarkan D pergi kepada R. So D ni adalah simple discount ataupun rate dalam simple discount lah. Kita boleh tukarkan dia kepada simple interest rate. So macam mana nak tukarkan rate daripada simple discount pergi kepada simple interest? Kita akan gunakan formula yang ini. R sama dengan D darabkan dengan 1 minus DT.
Okay. Ataupun kadang-kadang kita gunakan R sama dengan discount bahagi dengan proceed darabkan dengan time. Okay. Tapi jaranglah, biasanya kita gunakan D bahagi dengan 1 minus DT. So yang ini adalah bila kita nak tukarkan discount kepada simple interest rate. So kenapa kita tukarkan? Sebab kadang-kadang ada keadaan di mana kita ada dua rate. Satu rate untuk discount, satu lagi rate untuk simple interest. So kalau kita nak comparekan antara kedua-dua rate ni, tak boleh. Sebab discount punya rate lain, simple interest rate punya lain. So kalau kita nak comparekan antara dua rate ni, apa yang kita kena buat adalah kita kena tukarkan yang discount tu pergi kepada simple interest. Lepas tu barulah kita boleh comparekan rate mana yang lebih bagus. Okay. Okay, so sekarang kita tengok dulu macam mana kita nak tukarkan. So the question is find the equivalent value of D when R sama dengan 3% per year for 100 days. So kita akan gunakan formula ni. R sama dengan D bahagi dengan 1 minus DT. So apa yang kita perlukan adalah dia punya R sama dengan T. So R dia dah bagi dah, which is 3% ataupun bersamaan dengan 0.03. And then untuk T bagi 100 kan, tapi kita kena tukarkan kepada tahun. So kita bagi kepada 360, so kita akan dapat 5/18. And then masukkan je lah dalam formula 0.03 sama dengan D sama dengan tak tahu, bahagi dengan 1 tolak D tak tahu, T sama dengan 5/18. Okay, so dalam kes ni kita nak cari dia punya D lah. Okay, so lepas tu kita pindahkan 0.03 darabkan dengan 1 tolak D 15/8, 5/18. Sama dengan D. And then darab masuk, so akan jadi 0.03 tolak 5/18 darabkan dengan 0.03. Akan dapat 1/120, D sama dengan D. And then kita kena pindahkan D ni pergi sebelah kanan. Supaya kita boleh cari dia punya D kan. And then tambahkanlah 1 tambah 1/120. So untuk cari D kita boleh darab silang. Tak payah dah silang, ni tinggi naik atas, yang ni bagi bawah. So D bersamaan dengan lebih kurang 0.0298. Okay, disebabkan ini adalah rate, so bila rate ni kita kena dalam bentuk percentage, so kita kena darabkan dengan 100. So dia akan dapat 1, 2, so 2.98%. Okay. Okay, next. Sama juga, soalan yang sama, dia suruh cari D. Tapi dia punya R sama dengan 4% per year for 4 months. So, formula yang sama. R sama dengan D bahagi dengan 1 minus DT. So, R adalah 4% ataupun
0.04. D tak tahu, bahagi dengan 1 darangan D. T sama dengan 4. 4 bulan, 4 bahagi dengan 360. Okay, 360. So dapatlah sama dengan 1/90. Dan cara yang sama, pindah-pindahkan 0.4 darangan 1 tolak D/90. So D bersamaan dengan 0.04 bahagi 2251 darabkan dengan 2250. So akan dapat lebih kurang 0.03 dan ya, Bukan 4/12 ke sih? 4 bulan, bukan 4 hari. ya kan? Sorry. 1/3 lah kan? Sampai 0.4 bahagi dengan 3. So akan dapat 1 tambah 1 tambah 1/75. So akan dapat 76/75D. So D ialah bersamaan dengan 0.04 darabkan dengan 75 bahagi dengan 76. So D sama dengan 0.0395. So darabkan dengan 100 sebab dia dalam rate. So dia akan dapat 3.95%. Okay. So betul lah tadi kita tengok ni 4 bulan. So kalau 4 bulan kita jadi tahun, kita bahagi dengan 12. Okay, so yang ni I think boleh buat sendiri lah homework. Okay, cuba try guna formula yang sama. R dia 10%, dia punya duration dia adalah setahun. Okay, next, calculate the amount you must repay for each discounted loan listed below. What is the equivalent simple interest for this loan? The deposit is 1,200 for 6 months and 10%. Okay, so soalan dia, dia suruh cari dia punya berapakah yang you must repay for your discounted loan listed below. So berapa yang you perlu bayar untuk discounted loan below. And what is the equivalent simple interest rate for this loan? So kalau equivalent ni yang tadi tu lah. Equivalent simple interest. So R sama dengan D bahagi dengan 1 minus DT. So nampak je perkataan equivalent ni maksudnya dia suruh cari R sama dengan D minus D over 1 minus DT. So
dia punya D adalah bersamaan dengan 10%. So ini adalah dia punya profit, ini adalah dia punya T, ini adalah dia punya D kecil. So D dia adalah 0.01. T dia 6 bahagi dengan 12 lah. So boleh terkira 0.01 darabkan dengan 1/2. 1 minus answer 0.01 bahagi answer. So akan dapat lebih kurang 0.010. 0.01 ke 0.1 ke. So kita dapat 0.1053. So disebabkan di dalam rate, so kita kena darabkan dengan 100. So 1, 2, so akan jadi 10.53%. So untuk cari dia punya amount ni, so basically dia suruh cari nilai S. So untuk cari nilai S, kita boleh gunakan formula proceed adalah bersamaan dengan S darabkan dengan 1 minus dt. So proceed dia bagi tahu which is 1200. S tak tahu, 1 tolak D sama dengan 0.1. T adalah bersamaan dengan 1/2. Dan kita akan dapatlah kita punya S. So S adalah bersamaan dengan RM 126.3.15.16. So the amount to repay is RM 1263.16. Okay. Okay, yang ni pun sama jugalah. Benda yang sama. Cuma kali ni dia punya D adalah 8%. Ataupun 0.08. So equivalent interest rate adalah bersamaan dengan R sama dengan D bahagi dengan 1 minus dt. So D adalah 0.08 bahagi dengan 1 tolak 0.08. T adalah 24 bulan. So 24 bulan sama dengan 2 tahun. Dan kira je lah 0.08 darabkan dengan 2. 1 minus answer 0.08 bahagi dengan answer 0.0952. Tapi rate dia masih dalam persen. So darabkan 100, so jadi 9.52%. Dan untuk cari S sama juga, gunakan formula proceed sama dengan S darabkan dengan 1 minus dt. So proceed adalah 2K. S tak tahu, 1 tolak 0.08 darabkan dengan 2 tahun. So kiralah berapa dia punya S. 0.08 darabkan 2, 1 minus answer 2K bahagi dengan answer. So akan dapat RM 2380.95. So amount to repay is RM 2380.95. Okay, so cara yang samalah dengan soalan A. Okay, next. Anna would like to borrow money from a bank for 3 years. So kita boleh kata T sama dengan 3. She is given a choice of a discounted loan at 5% per annum. 5% ni adalah D kecil. And a simple interest loan at 5.3% per annum. So kalau simple interest, dia punya ni adalah R kan.
Which loan will you suggest her to take and state your reason? So inilah contoh kenapa kita kena tukarkan kita punya rate tu daripada discount pergi kepada simple interest. Sebab kalau kita nak comparekan antara dua ni tak boleh, sebab satu discount, satu lagi adalah simple interest. Jadi kita tak boleh cakap mana satu yang elok, mana satu yang tak okey. So apa yang kita boleh buat adalah kita kita tukarkanlah menggunakan formula R sama dengan D1 minus DT. So katalah loan yang pertama. So loan yang pertama dia punya D adalah 5% ataupun 0.05. So R adalah bersamaan dengan D bahagi dengan 1 tolak DT. So D sama dengan 0.05 bahagi dengan 1 tolak 0.05. So T dia adalah 3 tahun. So darabkan je dengan 3. 0.05 darab dengan 3. 1 minus 0.15. 0.05 bahagi dengan answer. So kita akan dapat 0.0588. So darabkan dengan 100. So R bersamaan dengan 5.88%. Okay. Then barulah kita boleh comparekan dengan loan yang kedua. So loan yang kedua ni dia memang dalam bentuk simple interest which is 5.3%. So kalau you tengok antara kedua-dua ni disebabkan dia nak pinjam duit. So kalau pinjam duit kita nak interest dia tinggi ke rendah? Boleh komen. Kalau kita nak pinjam duit, kita nak interest dia tinggi ke kita nak interest dia rendah? Rendah. Rendah lah. Yang rendah sir. Rendah sir, rendah. Rendah ya, rendah. Okay. So tak ada lagi lah orang nak pinjam duit dan nak interest yang tinggi. So biasanya kita nak interest yang rendah. So kita akan ambil loan yang kedua. Okay, Ana should take loan to. Okay, sebab apa? Because it is lower than loan yang pertama. Okay. Tapi kalau dari segi investment, kita nak investment tu mestilah kita punya interest tu tinggi. Dan kita akan ambil loan yang pertama lah kalau investment. Tapi untuk pinjam duit, kita tengok yang rendah. Okay, so inilah kenapa kita kena tukarkan rate discount tu pergi kepada simple interest. Supaya kita boleh comparekan lah antara dua rate tu yang mana yang lebih bagus. Okay, so habis dah simple discount. Sekarang kita nak tengok kepada subtopik yang seterusnya iaitu compound interest. So compound interest ni dia berbeza dengan simple interest lah. So apa beza dia adalah compound interest ni yang selalu kita gunakan dalam kita punya pinjaman ataupun dalam kita punya investment. Okay, so apa itu compound interest? Dia dah nama pun compound, maksudnya dia punya interest tu kita akan invest balik. Okay, so kalau ingat kalau simple interest, dia punya interest tu kita akan tengok dekat dia punya original principal. So maksudnya principal yang mula-mula sekali kita letak duit tu berapa, itu kita kira dia punya interest. Tetapi compound interest ni adalah apabila contohnya setahun tu kita akan dapat interest, then dia akan jadi principal yang baru. So maksudnya principal kita akan bertambah setiap tahun. Okay, ataupun setiap bulan. Ikutlah dia nak buat dalam tahun ke dia nak dalam bulan. Yang penting adalah dia punya interest tu kita akan reinvest. The interest earned each period is added to the principal for the purpose of computing interest for the next period. Okay, so the amount of interest computed using this procedure is called compound interest. Okay, bagi contoh lah, katalah kita invest 1K, atau setiap tahun kita akan dapat
kita akan dapat berapa ringgit? Contohnya dapat 100. So ini untuk tahun yang pertama. So pada tahun yang kedua, kita punya prinsipal yang baru, dia akan jadi 1,100. So nanti dia akan dapat interest yang baru lah. So contoh interest yang baru berapa? 100 juga. 110 lah. Tambah kan. So ini tahun yang kedua. So pada tahun yang ketiga, kita punya prinsipal akan jadi baru lagi, which is sama dengan 1,200 RM10. So inilah prinsipal yang baru. So kita akan dapat lagi interest yang baru. So interest dia akan menaik. Contohnya 120. So ni adalah tahun ketiga. So dia akan naik lah. So dia akan meningkat daripada tahun ke tahun. Itu yang dipanggil sebagai compound interest. Tapi kalau simple interest, kita hanya consider original principal saja. So interest yang kita dapat setiap tahun tu dia takkan tambah dekat kita punya principal lah. Jadi simple interest ni biasanya kita jarang guna lah kalau dalam investment. So biasanya kita akan guna compound interest. Sebab dia punya keuntungan ataupun profit dia lagi bertambah lah compare dengan simple interest. Okay, so macam mana kita nak kira dia punya interest? So dia punya general formula dia, so I think this one semua orang tahulah. Untuk kira dia punya interest, kita tolakkan sahaja dia punya S. S ni adalah dia punya feature value. Kita tolakkan dengan principal. So kita akan dapatlah dia punya interest. Okay, so ini adalah general formula untuk interest. So semua interest memang kita akan gunakan S tolakkan dengan P lah. Okay, so untuk compound pula, kita akan ada dia punya formula. So the compound amount of future value or the cumulative value is the final sum at the end of the period. So maksudnya S ni adalah kita boleh kata dia punya final, maksudnya jumlah yang kita akan dapat pada masa hadapan lah, pada the end of the investment. So kita akan tulis dia sebagai S. So S sama dengan apa formula dia? Sekejap. S sama dengan ataupun SN sama dengan okay, formula dia dah S sama dengan P darangan 1 tambah I kuasa N. Okay, di mana P ni adalah original principal lah, ataupun present value. I adalah interest rate. So I ni biasanya dalam bentuk percentage lah. And then N adalah dia punya compounding period. So compounding period ni maksudnya berapa yang dikira dia punya keuntungan ataupun dia punya interest tu dia akan kira berapa tahun ataupun berapa bulan. Ataupun kadang-kadang ikut quarterly ataupun semi-annually. So depends lah kepada soalan. And then cara nak dapat dia lah T darabkan dengan M. So T ni adalah dia punya tahun darabkan dengan dia punya M. So M ni adalah number of times the interest is calculated. Okay, T darabkan dengan N, and J adalah dia punya nominal rate. So J ni adalah kita nak cari I, kita kena bahagikan J bahagi dengan M. So
So biasanya dalam soalan dia akan bagi J. So untuk dapatkan I, kita bahagi je lah J bahagi dengan M. And then M is number of compounding period in 1 year and T adalah time of term in year. Okay, so untuk M dia ada banyak lah dia punya bilangan dia. Kadang-kadang dia ikut hari, kadang-kadang dia ikut minggu, kadang-kadang dia ikut bulan, kadang-kadang dia ikut quarter ataupun semi annually. So kalau daily ni 360, dia punya M 360. Kalau weekly 52, monthly 12, quarterly M, semi-annually M. So yang ini kena hafal. Okay, so dia tak bagi dalam formula exam. So you kena hafal. Okay. Tapi dia yang kena hafal weekly lah 52 kali. So dalam sebulan ada, dalam setahun ada berapa minggu kan? Kalau bulan ada 12 bulan dalam satu tahun. Kalau quarterly 4 kali, kalau semi annually 2 kali. Okay, so kita tengok example yang pertama dulu. Okay. A long-term investment of 250,000 has been made by a small company. The interest rate is 12% per year and interest is compounded quarterly. So kalau dalam soalan compound interest, biasanya dia akan bagi tahu compounded. Okay, so kalau dia tak bagi tahu, itu kebiasaannya adalah sama ada discount ataupun simple interest. Okay, so kalau compounded biasanya memang dia akan bagi tahulah sebab kita nak tahu berapa dia invest ataupun berapa dia punya compounded. So dalam ni compounded quarterly. So kalau quarterly M sama dengan 4. If all the interest is reinvested at the same rate of interest, what will the estimated value of the investment be after 8 tahun? So berapa dia punya duit selepas 8 tahun. So senang cerita, kita nak cari dia punya S lah. Yang 250 ni adalah dia punya principal, ini adalah dia punya J, ini adalah dia punya M dan ini adalah dia punya T. So S sama dengan P darab dengan 1 tambah I kuasa N. So P adalah bersamaan dengan 250,000. I dia kita kena kira lah, I sama dengan J bahagi dengan M. So J dia adalah 12% ataupun 0.12 bahagi dengan M. M sama dengan 4. So 0.12 bagi dengan 4 adalah bersamaan dengan 0.03. So tambah 0.03. So N dia punya formula adalah T darabkan dengan M. So T adalah 8 tahun, M dia adalah 4. So 8 darab 4, 8, 16, 24, 32. Dan kira lah guna kalkulator untuk dapatkan dia punya jawapan. Okay, so berapa? Kosong. So akan dapat RM 643,770.69. Okay, so basically you akan dapat dia punya apa? Jumlah. Okay, dia akan dapat dia punya jumlah adalah 64377.69. Betul ke? Okay. Oh, tapi dia nak additional value kan? Additional value ni adalah dia punya interest. So I sama dengan S tolak dengan P. So S dia 643,770.69 tolak dengan P 250,000. Tolak
So lebih kurang RM 393,770.69. Okay, so ini adalah dia punya additional value. So maksudnya asalnya harga ataupun dia invest 250k. So pada selepas 8 tahun dia akan dapat 643k lah. Tapi dia tanya berapakah additional value, seberapakah keuntungan yang dia akan dapat. So kita boleh dapat keuntungan dalam RM393,770.69. Okay. Okay, next. Alia deposited RM500 in a saving account for 11 years. The interest rate is 6% compounded semi-annually for the first 5 years and 8% compounded quarterly for the next 6 years. What is the amount in saving account at 11 year? So kalau nampak benda-benda tahun-tahun ni, kita boleh buat number line. Okay, so basically dia kata dia masukkan duit. Katalah ni kosong, dia masukkan duit 500 selama 11 tahun. So katalah 11 tahun dekat sini. The interest rate is 6% compounded semi-annually. So interest rate adalah J sama dengan 0.06. Compounded dia semi-annually adalah 2 tahun ataupun 2 kali. For the first 5 years, untuk 5 tahun pertama. And 8% compounded quarterly for the next 6 years. So 5 tambah 6, 11. So dekat sini J dia 0.08. And dia punya M adalah compounded quarterly. So compounded quarterly M sama dengan 4. What is the amount in the saving account at the 11 year? So kita tak tahu berapa jumlah saving pada tahun yang ke-11. Okay. So nampaknya dia akan berubah dia punya interest rate pada tahun yang ke-5. So maksudnya kita kena kira dulu berapa dia punya S pada tahun ke-5 tu. Lepas tu barulah kita boleh kira S pada tahun yang ke-11. Okay, so untuk pada tahun yang ke-5, first 5 years, kita akan gunakan S sama dengan P darabkan dengan 1 tambah I kuasa N. Okay, so untuk memudahkan pengiraan, kita tulis sebagai P1. Okay, so P1 adalah bersamaan dengan 500. So I adalah J bahagi dengan M. So J bahagi dengan M. So I sama dengan J bahagi dengan M. 0.06 bahagi dengan 2. So 0.06 bahagi dengan 2 sama dengan 0.03. N adalah T darabkan dengan M. T darab M. T sama dengan berapa tahun? 5 tahun darabkan dengan 2. So 1 tambah 0.03 kuasa 10 darabkan dengan 500. So kita akan dapat RM RM671.96. Okay, so maksudnya dekat sini S ni sama dengan 671.96. Okay, tapi kita kena kira lagi berapa pada tahun yang ke-11. So sekarang ni masanya ini kita dah jadi kita punya prinsipal yang baru. So kita letaklah P2. So untuk next 6 tahun, P2 ataupun S sama dengan P2 darabkan 1 tambah I kuasa N. Di mana P2 ni adalah dia punya S yang lama. Dan I adalah J bahagi dengan M. So 0.08 bahagi dengan 4. So 0.08 bahagi dengan 4. So sama dengan 0.02. And then N. N adalah T darabkan dengan M. T dia sama dengan 6 tahun darabkan dengan M dia adalah quarterly 4. So dapatlah 1 tambah 0.02 kuasa 6 darabkan dengan 4. 6, 12, 18, 24. Darabkan dengan 671.96.
So dia akan dapat RM 1080.81 lah. Okay, so maksudnya pada tahun yang ke-11 dia punya jumlah duit adalah RM1,080. Okay. So yang ini number line dia akan agak membantulah. So saya suggest kalau jawab soalan soalan dia boleh buat number line, baru dia nampak lah macam mana nak buat dia punya soalan. Okay. Next example. At what rate compounded semi-annually will RM2,000 become 3,500 in 5 years? Okay. So kalau you tengok, actually dia nak cari nilai J. So dia punya M semi-annually, M sama dengan 2. So 2,000 ni kita boleh kata dia punya principal, and S ni adalah dia punya final ataupun future value, and 5 years adalah dia punya T. So dia nak berapa dia punya interest. So maksudnya daripada 2,000 jadi 3,500 dalam 5 tahun, berapa dia punya interest yang kita boleh dapat, yang perlu kita dapat. So kita akan gunakan formula S sama dengan P darab dengan 1 tambah I kuasa N. Di mana dia punya S adalah 3,500, P dia adalah 2K, I dia kita tak tahu sebab interest rate tak tahu, N dia adalah N T darabkan dengan M kan. So 2 darabkan dengan 5 darabkan dengan 2 sama dengan 10. Okay, so kita kena carilah dia punya I. So pindahkan dulu 2,000, so dia akan jadi bahagi 3,500 bahagi dengan 2K. So akan dapat lebih kurang 1.75 sama dengan 1 tambah se-I kuasa 10. So untuk pindahkan kuasa 10 dia akan jadi punca kuasa 10. So I adalah bersamaan dengan punca kuasa 1.75 tolakkan dengan 1. So I bersamaan dengan 0.0576. Okay, tapi kita nak cari J, so kita tahu I adalah bersamaan dengan J bahagi dengan M. So untuk dapatkan J adalah I darabkan dengan M. So I yang kita dapat tadi 0.0576 darabkan sahaja dengan M. M sama dengan 2. So, kita akan dapat 0.1151. Tapi disebabkan J ni adalah interest rate, so kita kena darabkan dengan 100. So dia akan jadi sama dengan 11.51%. Okay, so the rate is 11.51%. Okay. Okay, so tinggal satu je. Okay, last eh. Kalau nak habis ni. Okay, so example yang terakhir. So the question is Linda save RM5,000 in a saving account which pays 12% interest compounded monthly. 8 months later, she saved another 5,000. Find the amount in the account 2 years after first saving. Okay. So boleh buat number line. So dia kata dia simpan 5K. So
So ni adalah kosong. So katalah dia simpan RM 5K which pays 12% interest. So J sama dengan 0.12 compounded monthly. Kalau monthly M dia sama dengan 12. 8 bulan later, so katalah 8 bulan dekat sini, she save another RM 5,000. Maksudnya dia tambah lagi 5K. Find the amount in the count 2 years after her first saving. So maksudnya 2 tahun selepas first saving. So first saving ni dekat sini lah. Ni adalah first saving. So 2 tahun. So maksudnya selepas 2 tahun. So berapa dia punya nilai ataupun dia punya final value ataupun future value. Okay. So I think yang ni pun lebih kurang sama macam soalan tadi. Okay. Kita kena cari dulu S yang pertama. Lepas tu kita cari S yang kedua. Lepas tu kita tambahkan lah. Okay. So untuk S yang pertama, maksudnya pada 8 bulan yang pertama ni, kita punya prinsipal adalah 5K tambah dengan I. So formula dia adalah P darangan I tambah 1 kuasa N kan. So P dia 5K. I dia adalah J bahagi dengan M. So J bahagi dengan M. 0.12 bahagi dengan 12. Dapat berapa? 0.12 bahagi dengan 12. 0.01 N adalah T darabkan dengan M. T dia 8 bulan. So 8 bulan 8 bahagi dengan 12 darabkan dengan M. M dia sama dengan 12. Okay. 8 bulan Hmm. 8 bulan. So kita akan dapat kat sini jawapan dia adalah kuasa 12. So lebih kurang RM 5414.28. And then kita nak kira pula okay. Salah. Dia bukan 8 bulan kita kena kira daripada sini ke sini. Which is sama dengan 16 bulan. 16 bulan. So RM 5862.89. Okay, so yang ni kita kira ni sebab sekarang kita punya prinsipal adalah 5K kan. Lepas tu baru kita kira daripada 1 sampai 2 tahun. So S sama dengan P darangan 1 tambah I kuasa N. So P dia sama juga 5K juga. Cuma kali ni kita akan kira daripada 0 sampai tahun yang kedua. So tambah 0.01 interest rate yang sama. Cuma dia punya N akan jadi T darabkan dengan M. So T 2 tahun darabkan dengan 12. So kiralah dia punya ni akan dapat 1 tambah 0.01 kuasa 12 darab 2, 24 darabkan dengan 5,000. And then barulah kita tambahkan S. Katalah ini S1, ini S2.
So kita akan dapat 5862.89 tambah dengan 6348.67. So jumlah yang dia akan dapat adalah bersamaan dengan lebih kurang 1211.56. Okay, so maksudnya first kali kamu kena kira daripada 0 sampai 2 tahun ni berapa, and then tambahkan dengan daripada 8 bulan ni pergi kepada 2 tahun. Sebab dia tambah tu pada tahun yang pada bulan yang ke-8. Okay, so habis dah untuk examples compound interest. So next kita akan masuk effective rate ataupun annual effective rate. So that's all for today. Thank you very much and see you next class. Tinggal 63 orang je. Sir,